pada pagi ini bersama dengan saya, iaitu seorang pendakwah bebas, seorang murabbi kepada kami semua yang cukup arif berkaitan dengan sirah-sirah, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini macam kita sedondon berjanji. Alhamdulillah. Ya, sedang penonton sekalian, sekiranya sedang penonton sekalian melihat di atas meja pada saat ini, kita ada busur panah, kita ada anak panah, kita juga ada topi, helmet apa ada kita tak tahu. Jadi insya-Allah ini semua akan diterangkan oleh yang berbahagia Ustaz sebentar saja lagi. Jadi teruskan kekal bersama dengan kami. Jadi untuk permulaannya ni kita nak sama-samalah mendengar sedikit tausiah dan juga mukadimah awal berkaitan dengan siapakah sebenarnya Sa'ad ibn Waqqas, dan seperti mana yang kita ketahui, Sa'ad Abu Waqqas ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terawal memeluk Islam. Jadi sudah semestinya banyak sejarah menarik berkaitan dengan Sa'ad Abu Waqqas bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jom sama-sama kita dengarkan mukadimah pendahuluan daripada yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada dai, kepada seluruh para penonton yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni, kita sulamkan pagi ini dengan sedikit majlis ilmu dan kita kongsikan pada hari ini satu orang sahabat yang tidak asing lagi, iaitu sahabat yang pernah dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai antara orang yang dijamin syurga, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya doakan dan kebaikan sekalian, para sahabat dalam hadis Nabi SAW, ashabikan nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, mana satu yang kamu ambil susuk tubuhnya sebagai satu panduan bagi kamu, contoh kehidupan bagi kamu, maka kamu akan dibagi petunjuk. Jadi mana satu sahabat-sahabat, kita ambil sahabat, kita kenal, kita tengok dia punya sifat, sikap dia dan kita cuba mencontohi, maka ihtadaitum, kamu akan dibagi petunjuk dengan kebaikan-kebaikan. Jadi hari ini kita bincang mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu orang yang terkenal sebagai orang pertama yang menggunakan ataupun memanah dalam peperangan fisabilillah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas ni daripada sudut kaitan dengan Nabi SAW, dia saudara, tapi saudara yang agak jauh. Kan? Dia saudara belah ibunda Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Aminah. Jadi maknanya dia sepupu kepada Sayyidatina Aminah. Jadi kalau anda kata di sudut dia sepupu pada ibunda Nabi SAW, maknanya dia pakcik saudara lah. Dia bukan pakcik betul, tapi pakcik agak jauh juga daripada Bani Zuhrah, maknanya salah satu kaum ataupun satu suku di Mekah itu. Okey. Yang menariknya, dia adalah antara orang yang awal masuk Islam. Selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Ali, kemudian Zaid bin Harithah. Jadi dia antara yang awal masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, dia sangat muda lagi ketika berada di Mekah tu. Jadi Sa'ad memberitahu dan menceritakan kisah dia. Apa kata Sa'ad? Qala Sa'ad, ra'aitu fi manami qabla an uslima bi thalathi layalin. Aku melihat di dalam tidurku, sebelum aku masuk Islam, 3 hari sebelum aku masuk Islam, ka'anni gharikun fi dhulumati ba'daha ba'd. Aku seolah-olah macam lemas dan tersesat dalam kegelapan yang sangat-sangat gelap. Maka ketika itu aku melihat dalam kegelapan itu ada bulan yang mengambang, yang sangat cantik, yang aku dapat panduan daripada dia. Maka ketika aku menghampiri perjalanan ke satu tempat itu, aku melihat 3 orang, iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Kan? Kemudian munzumata antum hahuna, maka sejak bila kamu ada kat sini? Kan? As-sa'ah, iaitu beberapa ketika, kata ketiga-tiga mereka ini. Jadi kemudian dia melihat bulan itu dan dia mengikut cahaya bulan itu, yang akhirnya menjadikan dia tenang. Padahal dia kata dalam diri dia bahawa ka'anni ghariqun, aku macam lemas, sesak nafas, macam sesak nafas, tak tahu nak buat apa. Jadi maknanya kemudian dengan aku mengikut bulan ni, aku lebih tenang.
maka dia pun terjaga. Maka dia terjaga pada hari itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku merenung siapa dan apa keadaan ni. Maka terdetik hati dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia mencari-cari Nabi SAW, kan? Dan pada ketika itu dia bertemu Nabi SAW pada waktu asar. Nabi sedang menunaikan solat asar bersama 3 orang sahabat yang dinampak dalam mimpi ini. Iaitu ketika itu ada Zaid bin Harithah, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ketika itulah berjumpa Nabi SAW, baginda SAW waktu itu selepas solat asar, baginda datang kepada baginda dan dia bertanya kepada baginda mengenai Islam, dan akhirnya Sa'ad bin Waqqas mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya ini bagaimana dia diberi hidayah. Jadi maknanya kalau kita tengok kan, bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada seseorang. Hidayah ni boleh datang secara langsung Allah bagi. Langsung Allah bagi. Maknanya tiba-tiba okey aku nak masuk Islam ada juga. Ada hidayah datang dengan ilmu. Sebab tu kita disuruh menuntut ilmu. Ibu-ibu, akak-akak, syabas. Kita dengan tanyalah ustaz hari-hari. Itu antara salah satu cara Allah bagi hidayah kepada seseorang. Ada hidayah ni datang daripada lidah orang lain. Jadi sebab itu kita ni disuruh untuk sentiasa menegur isteri kita, anak kita, saudara kita, sekeliling kita. Sebab ada hidayah datang asbab orang lain. Orang lain menyampaikan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Ada hidayah datang sebab kejadian sesuatu. Ada orang hari ini tak sembahyang, kan, tak tutup aurat, tiba-tiba aksiden, terus bertobat, terus dia berhijrah, dia rasa macam aku nak ni lah, kan? Maknanya nak lebih rapat dengan agama, kan. Ada orang kadang-kadang dengan peristiwa-peristiwa dia pergi Mekah. Dekat Mekah tu maknanya tengok orang, tiba-tiba Allah bagi hidayah dekat dia. Dan ada hidayah Allah datangkan dengan mimpi. Memang maknanya antara contohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Yang dilihat ra'aitu fi manami, maknanya dia aku melihat dalam mimpiku. Dan memang saya kadang-kadang jumpa berbual dengan sahabat-sahabat yang masuk Islam, kan, yang kembali kepada Islam. Ada di antara mereka memang kata saya mimpi. Kan? Maknanya memang antara salah satu dia adalah datangkan mimpi, ada kesedaran, dijentik hati dia, ada kesedaran. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada seorang itu. Okey. Kemudian ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin sekalian, lamma aslama Sa'ad, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, imtanat ummuhu an ta'ami yawman thumma yawm. Maknanya mak dia ni sayang sangat Sa'ad. Waktu Sa'ad anak muda 17 tahun macam kita anak muda 17 tahun, anak kita macam sekitar SPM kan, maknanya memang tengah ligat, tengah apa. Jadi mak dia sayang sangat kat dia dan dia juga sayang pada keluarga dia. Jadi lama aslama Sa'ad, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, imtanat ummuhu, maknya mogok, dia tak nak makan, kan. Imtanat ummuhu ani ta'am yauman thumma yaum, hari demi hari, fa aqsamat alla tazuqa ta'aman wala syaraban, kan, au yarji'u Sa'ad ila dini abaih. Jadi maknanya dia tidak akan makan, tidak akan minum sampailah, kan, Sa'ad tu kembali kepada agama nenek moyang mereka lah. Jadi orang kat Mekah ni dia ada 3 golongan waktu tu. Pertama sekali adalah orang penyembah berhala. Kan? Yang kedua adalah orang yang berpegang kepada agama Nabi Ibrahim AS. Maksudnya dia tak menyembah berhala, kan? Tapi dia berpegang kepada syariat Nabi Ibrahim AS. Kan? Dan golongan yang ketiga adalah ahli kitab. Ahli kitab ni dua golongan, sama ada yang berpegang kepada ajaran Nabi Isa AS atau ajaran Nabi Musa AS. Ajaran Nabi Musa adalah golongan Yahudi, ajaran Nabi Isa adalah golongan Nasrani. Sebab ada 3 golongan di situ. Jadi maknanya mak bapak Sa'ad ni, ayah mak dia, keluarga dia adalah orang yang berpegang pada agama abaihi, maknanya percaya kepada patung-patung. Mana dia kata aku takkan makan, takkan minum, tak kisahlah sampai aku mati pun tak apalah Sa'ad. Au yarji'u Sa'ad ila dini abaih, maknanya atau Sa'ad balik kepada agama nenek moyang kita, kan. Maka apa kata Sa'ad bin Waqqas? Perkataannya al-khalidah. Al-khalidah maknanya kekal. Perkataan itu sampai dicatatkan dalam sejarah.
Apa kata Sa'ad? Wallahi ya ummi, wallahi demi Allah ya ummi, ampunkan saya, maafkan saya ummi, tapi ummi, lau kana laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini. Kalaulah andai kata, wahai mak, wallahi saya sayang mak, tapi mak kena faham satu benda, minta maaf sangat mak. Apa dia? Kalaulah mak ada, laukana laki mi'ata nafsin, mak ada 100 nyawa mak, dan Allah Subhanahu wa taala tarik satu demi satu nyawa yang ada pada mak, ma taraktu dini, aku takkan tinggalkan agama ku, wahai mak. Maka daripada peristiwa ini turun surah Luqman ayat 15. Jadi maknanya turun surah Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengenai surah Luqman ayat 15? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika ibu dan ayah kamu mendesakmu untuk mempersekutukan aku, yakni Allah, yang tiada bagi mereka ilmu, mana mereka tak faham, fala tuti'huma, jangan kamu taat keduanya kalau nak ajak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada apa yang Sa'ad tunjukkan kepada kita, kan, apa dia? Allah sebut balik dalam Quran, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, walaupun kau tak taat kepada mereka sebab mereka mengajak syirik kepada Allah, tapi kamu hendaklah menjadi teman yang baik di dunia kepada mereka. Wasahibuhuma, mana temankan dia, berbuat baiklah kepada mereka itu. Wattabi' sabila man anaba ilai, maka kamu ikutlah perjalanan orang-orang yang kembali ikhlas kepadaku, kerana sesungguhnya kepadaku lah sahaja tempat kembalinya kamu, dan aku akan terangkan kepada kamu apa yang kamu lakukan. Surah Luqman ayat ke-15. Jadi maknanya bagaimana Sa'ad bukan mudah, kita sayang mak kita sayang kita, mak kita merajuk pula tak nak makan pun semua, kan? Tapi kerana keimanan dia pertahankan sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi ini sebagai mukadimah dia. Sa'ad bin Waqqas. Insya-Allah. Jadi sungguh menarik sebenarnya sejarah awal bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia nak masuk Islam. Jadi pada hari ini berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu merupakan sniper ataupun pemanah terulung pertama Islam. Jadi seperti biasa sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen, insya-Allah. Jadi seperti tadi Ustaz telah pun menerangkan kepada kita berkaitan dengan sejarah awal Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ustaz, timbul sedikit persoalan berkaitan dengan bagaimanakah peribadi ataupun karakter Sa'ad Abu Waqqas. Adakah dia ni seorang yang tegas ataupun sebagainya? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada dai, kepada seluruh sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada perwatakan dia, okey, kalau kita baca sejarah dia, sirah dia dan sebagainya, kita cuba dalami secara psikologinya, boleh saya sebutkan dia sebagai orang yang introvert. Introvert, maksudnya dia je tak banyak cakap, kan? Tapi orang introvert ni dia tak cakap banyak topik. Okey, dia cakap satu topik tapi mendalam. Dia tak macam extrovert. Extrovert ni dia akan cakap topik ni, topik ni, topik ni macam mana. Dia maknanya dia topik tak banyak tapi dia mendalam. Ketika kecilnya, ketika kawan-kawan sibuk bermain itu dan ini sesuai dengan zaman Arab ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas memang sangat obses. Kita sebut sebagai obses tu mana sangat minat kepada memanah. Ada bagi kita ni ada panah, maksudnya dia sangat minat kepada memanah ini. Okey, jadi kalau bila kita sebut mengenai panah dalam kajian mengenai rimayah indal Arab, mana rimayah memanah dalam budaya Arab ketika itu, budaya Arab ketika itu sebenarnya tidak familiar, tidak biasa dengan memanah ini. Dan kalau kita tengok sejarah memanah,
banyak perbahasan ulama sirah. Ada yang kata memanah bermula dengan zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Kalau ikut zaman ulama sirah, Nabi Adam diturunkan bila 10,000 tahun daripada kita. Maknanya baru lagi Adam ke Isa 8,000 tahun, Isa ke kita 2,000 tahun. Kan kita bacakan sekali dengan ilmu ekologi, kan the oldest and the lowest city in the world adalah 10,000 tahun. Bandar paling tua di dunia Jericho. Jericho sekarang berada di Palestin, kan, iaitu adalah 10,000 tahun. Jadi kalau kita bacakan kajian sejarah dan juga kajian ekologi, maka ada kesamaan di situ, kan. Jadi ada para ulama kita membahaskan bahawa mula-mula memang ada Nabi Adam alaihissalam. Maknanya satu kaedah, kan, yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Itu sebagian ulama membahaskan. Ada yang kata zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bila 1,800 tahun sebelum Masihi. Sebab apa? Dikaitkan dengan sejarah Namrud. Sejarah Namrud adalah orang yang menggunakan panah. Jadi Namrud ni bila Nabi Ibrahim bila sekitar 1,800 tahun sebelum Masihi. Kemudian ada yang menyebut sebagai Jamshid. Jamshid ni iaitu orang Parsi. Orang Parsi ni lebih spesifik lagi iaitu Cyrus the Great. Sebagian ulama Islam menyatakan bahawa Cyrus the Great ni adalah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Jadi ada khilaf. Ada yang kata Zulkarnain adalah Alexander the Great. Ada yang kata Cyrus the Great. Kan? Tapi kalau kita lihat daripada sejarah, yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ada Cyrus the Great. Kan? Yang kemudian ahli kitab tanya kepada Nabi SAW, turun surah Kahfi menceritakan mengenai Zulkarnain. Kan? Wallahu alam. Tapi maknanya ada yang katakan mengenai Parsi. Sebab itu antara tentera Rom dan tentera Parsi, tentera Parsi lagi mahir dengan ilmu memanah ini. Okey. Jadi ilmu memanah ini datang ke Jazirah Arab, tempat Nabi SAW, tetapi bukan satu kebiasaan bagi orang-orang Arab. Bukan kebiasaan dia bukan memang dulu tu memang asal Arab, bukan. Kan, jadi maknanya kalau disebut Nabi Ibrahim ke apa semua, semuanya di luar Jazirah Arab. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis Nabi menggalakkan, alimu auladakum birimayah wasibahah warukubul khail. Ajarkan anak kamu memanah, menunggang kuda dan juga berenang. Maknanya benda yang digalakkan dalam Islam, digalakkan Nabi SAW, sebab tiga benda ni dia bukan begitu maknanya dunia Arab bukan begitu biasa ketika itu. Ketika itu memanah memang orang Parsi, orang Rom lagi hebat ketika itu. Kemudian menunggang kuda juga. Jazirah Arab ketika itu tidak terkenal dengan kuda. Parsi lagi terkenal, orang Rom lagi terkenal dengan pasukan-pasukan berkuda, dan juga berenang. Dekat Madinah, kalau nak pergi berenang di laut 200 km dekat Yambu', maknanya 200 km. Kalau di Mekah, di Jeddah, memang agak jauh juga. Tapi walaupun Arab ni dia ada dipanggil oasis, lembah-lembah macam tu, maknanya mereka belajar berenang di situ. Sebab dalam hadis Nabi pernah berenang bersama Sayyidina Abu Bakar di Madinah, sebab ada lembah-lembah ataupun ada tasik-tasik kecil yang berada di sekitar Madinah tu. Jadi Ibu Bapak tuan-tuan sekalian, jadi bila disebut mengenai susuk tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah orang yang memang daripada kecil orang lain main lari-lari lah, itulah ini sebagainya, orang main pedang ke apa sebagainya, dia lebih kepada memanah. Maknanya memang dia minat memang mana daripada kecil. Maknanya minat mana, kemudian memang belajar untuk membuat anak panah, belajar mengenai panah dan sebagainya. Jadi itu antara maknanya susuk tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia kecil. Jadi ketika di Islam sama juga minat dia tu ada pada memanah. Sebab itu ketika dalam peperangan Badar, orang Islam ketika itu tak pakai panah. Dalam peperangan Badar, pertama sekali orang Islam menggunakan panah adalah dalam peperangan Uhud. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang melancarkan anak panah, dan tepat ketika itu dalam peperangan Uhud, dalam perang fisabilillah. Orang Arab pertama dalam perang fisabilillah. Ini maknanya selepas Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, peperangan pertama adalah peperangan Badar. Peperangan kedua adalah peperangan Uhud. Peperangan Uhud adalah peperangan pertama orang Islam menggunakan panah. Jadi Rasulullah SAW suruh semua sahabat-sahabat berkumpul dekat Jabal Rumat. Jabal Rumat ni tak satu bukit kecil.
di hadapan Uhud perang Uhud tu sebenarnya kalau kita pergi Madinah mana gunung kecil itu bukan Uhud tu besar 7 km kurang lebih. Jadi depan tu ada Jabal Rumat, tu Jabal pemanah kecil tu kan. Itu yang Nabi SAW suruh untuk pemanah kat situ. Sa'ad adalah antara orang awal yang melancarkan anak panah dan tepat ketika peperangan Uhud. Okey. Jadi ketika peperangan Uhud maka seperti kita tahu untuk senang faham jadi katakan ini bukit okey, senang nak tengok, katakan ini bukit. Ini bukit pemanah ni okey. Jadi orang Islam di sini di tempat dai. Di sini okey, orang kafir datang dari pihak sini. Jadi Rasul kata, Rasul letakkan pemanah dekat sini. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang kafir datang daripada belakang. Jadi kalau datang dari belakang maka panah. Jadi betul Rasulullah ketika para sahabat di sini, kemudian orang kafir di sini, mereka mula berperang, ada percubaan orang kafir bawa tentera berkuda nak lintas bukit ni. Tapi pemanah Islam panah. Okey. Jadi ketika orang Islam dah nampak menang, maka mereka orang kafir dah mula berundur, maka pemanah-pemanah ni meninggalkan bukit. Maka ketika itulah tentera berkuda orang kafir ketika itu datang daripada belakang dan serang Nabi SAW dengan para sahabat di belakang. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas melihat, mana Nabi kata jangan tinggalkan bukit. Sa'ad bin Abi Waqqas ada di bawah ketika itu. Jadi apabila pemanah-pemanah tinggalkan bukit ketika itu, maksudnya banyak yang pemanah-pemanah juga syahid ketika itu. Maka Sa'ad ambil panah-panah ini dan anak panah yang tinggal, dia mula memanah sambil melindungi Nabi SAW. Dan ketika itu memang Nabi, orang attack Nabi SAW, dan dalam sejarah, okey, ini topi besi. Ini topi besi, cuba kita bayangkan. Jadi Nabi SAW sampai ditetak, sampai dah kena ke topi besi baginda. Dan topi besi ni macam topi keledar lah. Dia ada satu pengikat tutupnya tu kan. Ada besi ikat kat sini. Dan pedang orang-orang kafir sampai kena kat kepala Nabi. Dan terkena dekat, sampai tetakkan itu sampai dekat, bukan saja kat kepala topi besi ni, sampai dekat sini dah. Dan terkena dengan penutup, maknanya pengikat tu kan. Besi itu sampai masuk ke pipi Nabi SAW yang mulia. Itu yang sampai. Jadi antara orang yang melindungi Nabi SAW adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itulah Nabi SAW ketika perang Uhud itu, Nabi kata apa? Irmi ya Sa'ad. Irmi maknanya panah Sa'ad, panah Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Mana aku dengan ayahku dan emakku. Maknanya ini mana kuatnya kan? Maknanya keredaan Nabi SAW dan maknanya kecintaan Nabi SAW kepada sahabat Waqqas sampai fidaka abi wa ummi ya Sa'ad. Mana demi ayahku dan emakku ya Sa'ad. Maknanya sebagai tebusan tu maknanya sebagai itu satu cara orang Arab kan, kalau dia bersumpah pada mak ayah tu memang hebat lah. Tinggi betul tu. Tinggi betul tu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas antara yang memanah para sahabat yang memanah yang syahid kat bawah tu, dah ambil anak panah sampai orang kafir tak nak dekat. Sebab orang kafir dah start sampai dah rapat dengan Nabi SAW dah. Ada sahabat-sahabat yang putus jari, mana sama-sama melindungi Nabi, ada yang syahid, dan saat cuba menjauhkan mereka dengan panah ni. Jadi ini ketika maknanya peperang Uhud. Sebab itu memang yang awal sekali menggunakan panah dan tepat sampai didoakan Nabi SAW adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai akhirnya Nabi SAW berundur dekat Gunung Uhud. Okey, cuba bayangkan katakan saya sekarang ni duduk dekat Bukit Uhud. Tentu ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang pergi Madinah dan kita merindui Madinah, mudah-mudahan Allah segera bebaskan kita daripada wabak ni dan kita boleh pergi Mekah dan Madinah. Katakan saya duduk di Jabal Rumat, Jabal Pemanah tu. Okey, boleh bayangkan. Jadi kalau kedudukannya macam tadilah, maknanya di sini, dan depan saya ni adalah makam para syuhada tu. 70 syuhada Uhud tu. Okey. Di mana Nabi berundur, kalau saya duduk dekat Jabal Rumat ni, di depan saya ni adalah makam para syuhada. Okey, saya nomborkan makam para syuhada tu pukul 12 kan? Pukul 12, pukul 1, pukul 2. Jadi kalau kita tengok pukul 2 belah sana tu, dekat bukit tu dia ada satu gua kecil. Orang tak banyak bawa situ sebab memang kerajaan Saudi pun tak benarkan orang ziarah. Tapi kalau saya biasa saya bawa jemaah saya ke situ.
Di situ ada gua kecil, kan? Di situlah ketika perang Uhud tu berlaku dan dah kaca-kaca, Nabi SAW berundur dengan para sahabat ke bukit itu. Dan siapakah yang menjadikan orang kafir itu tak berani nak rapat adalah panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dipanah, jadi orang kafir tak boleh berani dekat. Sebab orang kafir dah memang dah dekat sangat, tapi dia menjauhkan orang kafir ini daripada dekat dengan Nabi SAW dan juga para sahabat ketika itu. Dan Nabi SAW berundur di bukit. Kalau kita duduk begini, insya-Allah kalau kita pergi tengok pukul 2. Kan di situ kita akan nampak satu gua kecil. Di situ Nabi SAW berundur. Dan para orang kafir tak berani nak dekat sebab panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW ambil tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi doakan, Allahumma ajib da'watahu wa saddid ramyatahu. Ya Allah, kabulkanlah doa dia dan juga tepatkanlah panahan dia. Maknanya Nabi ambil doa. Sebab itu kalau pemanah-pemanah Islam ambil doa ini untuk bacakan pada diri. Apa dia? Allahumma ajib da'wati. Wasaddid ramyati. So maknanya itu doa daripada doa Nabi SAW. Sebab itu kalau kita yang nak belajar memanah, hafal doa ni Allahumma ajib da'wati, ya Allah mustajabkanlah doaku, wasaddid ramyati, dan tepatkanlah panahanku. Itu doa yang Nabi SAW bacakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ambil tangan Sa'ad dibacakan kepada Sa'ad, dan Sa'ad memang menjadi pemanah yang tepat, bukan sahaja kebolehan dia, bukan saja bakat dia, bukan saja minat dia kepada anak panah, tapi doa. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 17, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu memanah ketika kamu memanah itu, tapi sebenarnya Allah lah yang menggerakkan panahan itu. Jadi dalam Islam sebenarnya bukan kita maknanya disuruh belajar semata-mata memanah, tapi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab panahan tradisional, kita sebut apabila tradisional, bukan panah sukan. Panah sukan ni memang kita attack, maknanya betul-betul ada dia punya marker dia apa semua. Maka kemudian dengan kekuatan kita ada, dengan fokus kita ada, kemudian kita tengok dan tenang, kita lepaskan tepat. Tapi pemanah tradisional adalah menggunakan dalam perang. Dia perlu dengan hati, by heart. Memanah tu by heart. Okey, kena ke tak kena? Dia by heart tau. Dia tak sempat nak attack. Lama-lama tak sempat. Dia memang ambil anak panah, zap, lepas terus. Itu Allah kata, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Kan? Tidak kamu memanah, ketika kamu memanah, Allah lah yang akan memanah panahan itu. Ini peperangan. Okey, jadi dua benda. Jadi kalau maknanya ulama-ulama yang mengajar pasal memanah ini, baca surah Anfal ayat 17 sebagai amalan. Yang keduanya doa. Ambil tangan kita untuk manah ni, Allahumma ajib da'wati wasaddid ramyati. Ya Allah, mustajabkan doa aku. Doa di sini doa kita nak manah tu, ya Allah, biar tepat. Dan juga wasaddid ramyati, maknanya tepatkanlah panahan aku ini. Sebab ini doa yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika peperangan Uhud kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika itu Sa'ad memang tepat panahan dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya menjauhkan musuh. Musuh nak dekat tak berani. Kalau dekat lawan pedang, ini memang nak dekat tak boleh, kena panah. Mana dekat kena panah. Okay? Untuk mengetahui lebih lanjut lagi. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, cukup menarik. Dan juga doa yang dikongsikan Ustaz juga cukup menarik, iaitu Allahumma ajib da'wati wasaddid ramyati. InsyaAllah doa ini nanti kita insyaAllah kita akan kongsikan di ruangan komen di bawah gambar poster, insyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, semestinya banyak lagi kisah-kisah menarik berkaitan dengan pemanah terulung Islam ini. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sebentar saja lagi, insya-Allah. Sebelum tu Ustaz, sebelum kita berehat, kita nak raih dulu soal WhatsApp kita ni. Yang ada kaitan dengan selepas ini. Iaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah Sa'ad bin Waqqas, seorang pemanah yang hebat, dikatakan doanya mustajab dan kerap dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kerana doa daripada Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Qais menerusi sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, Ya Allah,
kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa atau sebab lain. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Doa baginda SAW. Jadi kita ingin mengetahui yang lebih lanjut. Jadi jom sama-sama kita dengar pencerahan daripada yang berbagi Ustaz kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Dai, seluruh penonton yang saya sayangi, saya doakan kebaikan sekalian. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Ya. Jadi soalan bertanya tadi adalah memang doa yang Nabi SAW bacakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika peperangan Uhud. Kan? Diambil tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan Allahumma ajib da'watahu wasaddid ramyatahu. Maknanya ya Allah, mustajabkanlah doa dia dan juga tepatkanlah panahan dia. Maknanya wasaddid ramyatahu. Jadi maknanya ulama-ulama Islam kata untuk kita ni memanah, antara doa yang bagus kita baca, doa dipanggil diambil Nabi SAW untuk kita bacakan pada diri kita. Jadi Allahumma ajib da'wati wasaddid ramyati. Jadi mengenai Sa'ad, bagaimana dia menjadi pemanah yang tepat? Okey. Jadi ada dua perkara yang penting. Pertama sekali, sebab pertama dia suka belajar dalam bab memanah. Maknanya sebab itu kita selain daripada kita hidup kita ni, kita kena bermula dengan ilmu. Apa-apa ilmu juga. Jadi bila dia mengajar memanah, kemudian dia belajar memanah dan dia mula mengajar orang Islam dan anak-anak orang Islam memanah. Dia antara orang mengajar. Kemudian yang keduanya dalam Islam, dia bukan itu semata-mata. Yang kedua adalah dengan doa. Ya, boleh sebut bagaimana Sa'ad menjadi pemanah yang tepat. Dua benda. Memang dia berlatih dan keduanya dengan doa. Macam saya sebut tadi lah. Sebab dalam peperangan dia bukan dalam sukan. Sukan kita ada masa. Duduk kejap, tengok angin, kita pandangan, tengok angin kan. Dia tak ada masa macam tu. Dia memang kena ketepatan dan kecepatan. Sebab katakan, okey, kita cerita mengenai perang Uhud. Perang Uhud 1,000 orang lawan 3,000 orang. Okey. Kita cerita mengenai perang Khandaq. Perang Khandaq ada kisah Sa'ad bin Waqqas juga. 3,000 orang lawan 10,000 orang. Ketika tentera Islam mula berperang dalam skala yang lebih besar, iaitu ketika tentera Islam berperang dengan Rom dan Parsi. Rom dan Parsi ketika itu satu kuasa besar, dua kuasa besar. Macam kalau sekarang ni mungkin kita sebut macam negara besar mereka, Rusia macam tu lah kan. Macam mana mereka tu berlawan 3,000 lawan 100,000 orang. 30,000 lawan 200,000 orang. Memang tak sempat lah cerita dia. Memang tak ada. Memang nampak zap. Itu yang perlukan doa. Jadi bayhat. Allah maknanya Allah pandu tu dengan rasa hati. Dengan rasa hati. Maknanya memang ambil anak panah tu, kenakan dekat busa tu, memang lepaskan. Dan Sa'ad bin Waqqas memang tepat. Hasil daripada memang belajar, latih dan juga doa daripada Nabi SAW. Itu pentingnya doa juga. Doa tanpa usaha Allah boleh bagi secara langsung. Tapi kita usaha dan doa, gabungan usaha dan doa itu dia jadi lebih hebat lagi lah. Sebab yang suruh usaha juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi Ustaz, cukup menarik berkata tu. Jadi usaha juga perlu disertakan dengan doa, barulah dia akan menghasilkan satu benda yang lebih powerful ataupun lebih memberikan kesan, insyaAllah. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa talian? Saya Haji Isa Haji Hudari dari Parit Muntah, Perak. Ya, Tuan Haji Isa kita orang Parit Muntah, orang kampung kita tu. Silakan Tuan Haji Isa, apa khabar? Saya begini, Ustaz Danai. Yes, apakah benar yang Sa'ad bin Abi Waqqas ni pernah dihantar oleh Nabi ke negeri China untuk jadi duta mengembangkan agama Islam? Itu soalan saya. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji Isa kita. Satu soalan menarik berkaitan dengan adakah benar Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dihantar sebagai duta di negara China? Okey. Saya ambil 2 minit untuk saya cerita sikit. Okey. Saya mula-mula pergi negeri China dengan saya tak tahu apa-apa. Waktu tu ada satu penerbangan murah, airline murah. Saya tahu waktu tu saya belajar lagi. Saya dan kawan saya, murah ni, jom kita pergi. Jom lah. Jadi ketika hari saya nak pergi itu dia tak datang. Jadi saya terbang seorang-seorang ke Macau. Dia terbang waktu tu penerbangan Malaysia ke Macau, Malaysia Kuala Lumpur ke Macau. Sampai ke Macau, saya seorang-seorang orang Melayu itu. Yang lain semua memang orang daripada negeri China. Jadi saya duduk ke apa pun dia kena buat dengan. Round naik bas ke Macau tu sebagainya, take balik dalam 5 hari selepas tu. Keliling itu. Kemudian saya nampak embassy China waktu tu.
Jadi kalau kita masuk negeri China daripada Hong Kong atau daripada Macau, kita boleh ambil maknanya visa dan masuk terus. So jadi pun saya dah petang hantar pasport, dia kata okey esok ambil. Jadi saya pun cari hotel mana, esok saya ambil. Saya pun naik bas pergi masuk ke negeri China. Kan kalau sekarang kita dah biasa dah kenal sebab penerbangan dah banyak, ni cerita dekat 20 tahun lepas. Masya-Allah lama. 15 tahun lepas kan 20 tahun lepas. Jadi saya masuk kan di Guangzhou. Sampai saya kata, ush, saya check in hotel, saya tak makan tau. Saya makan roti dengan air je hari-hari. Sampai hari tu hari Jumaat, saya nampak orang pakai kopiah. Saya kejar dia. Saya kata gini saya tunjuk. Ni, makan tu. Dia kata, oh. Faham pula tu. Dia bawa saya kedai makan, kita pun makan. Dia berhati saya makan, jangan ke bulu. Berapa hari, 3 hari tak makan roti dengan ni je. Dah habis makan, Alhamdulillah. Saya cakap pun, saya cakap syukuran. Dia pun tak faham. Lepas tu dia tengok saya, dia kata, sahabu. Cakap, apa benda pula lah dia cakapkan. Dia kata, sahabu. Saya kata, ikut je lah. Jadi pas ikut, jalan jauh, kaki jauh. Rupanya, saya datang ke satu kawasan perkuburan Islam. Di situ ada satu orang sahabat. Jadi orang Cina dia panggil sahabat tu sahabu. Dia punya slang dia. Dia bagi salam pun beza dengan kita kan. Slang dia kalau jumpa kita dia kata assalamualaikum. Kan? Dia bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya boleh aku nak jawab waalaikumsalam ke waalaikumsalam ya. Masyaallah. Waalaikumsalam. Oh, musliman. Sahabat Islam. Jadi dekat situ satu makam Abi Waqqas. Jadi itulah pertama kali waktu tu saya berselawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali wa sahbihi ajma'in, masuk sampai dalam hati. Allah. Sebab apa? Ya Allah, sampai sini sahabat ni. Maknanya luar kota Mekah tau. Okey. Jadi ada satu makam sahabat di Guangzhou, China. Di Guangzhou, China, iaitu Abi Waqqas. Okey. Di depan makamnya tertulis kata-katanya. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Jadi situ adalah makam Abi Waqqas. Okey. Dulu mula-mula dia tak declare itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebut Abi Waqqas saja. Lately ni akhir-akhir ni kalau kita pergi dia cakap itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sebenarnya itu adalah adik Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abi Waqqas. Dia adik Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada kat situ. Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya berada di Baqi' di Madinah. Kalau ikut kitab Muwatta Imam Malik pun menyebut bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di Madinah. Nanti di hujung kita akan cerita TV9 so nanti habis TV3 jangan mana kita akan cerita macam mana akhir sekali akhir hayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang menarik Jadi maknanya berada di Guangzhou sini itu adalah Abi Waqqas. Okey. Cerita sikit mengenai mengislamkan tanah di luar Jazirah Arab. Dulu ada dua kerajaan besar, Rom dan Parsi, dan ada dua laluan besar dunia. Satu dipanggil spice route, laluan rempah, satu dipanggil Silk Route, laluan sutra. Laluan sutra ni daripada Xi'an. Dulu ibu kota China bukan Beijing, Xi'an. Daripada Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva tu pecah pada dua, iaitu Rom dan Parsi. Spice Route, laluan rempah adalah Guangzhou, tanah Melayu ini, Melaka, ke Aceh, Goa, India, Hadramaut. Naik ke atas, pecah Rom dan juga Parsi. Jadi dua laluan sutra dan dua laluan besar dunia ke timur, laluan rempah dan laluan sutra diislamkan oleh para sahabat. Begitu juga dengan dua kerajaan besar, Rom dan Parsi diislamkan sahabat. Ini maknanya kehebatan sahabat besar. Dan nanti kita cerita kisah bagaimana sahabat mengislamkan Parsi dan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak menjadi satu kejutan sebenarnya Ustaz. Sebenarnya suatu ketika dahulu diceritakan bahawa Islam ini menguasai 2/3 dunia. Ya. Allah Akbar. Apatah lagi bila mana Ustaz diceritakan ada dua route tersebut yang telah pun diislamkan oleh agama kita. Jadi Islam betul sekalian, jom sama-sama kita ambil semangat ini untuk kita kembalikan keagungan dan juga kegemilangan Islam, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih kepada soalan berikutnya, pengurusi Facebook kita daripada Puan Siti Nurbayah. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya,
Adakah Sa'ad ibni Abu Waqqas juga menjadi tenaga pengajar sebagai pemanah di dalam tentera Islam yang ingin pergi berjuang di dalam peperangan? Dan soalan kedua, dari manakah Sa'ad ibni Abu Waqqas belajar membuat senjata alat panah? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz, sedikit tambahan Ustaz. Berkaitan dengan apakah perbezaan antara busur yang digunakan oleh tentera Islam dahulu dan juga busur yang digunakan pada zaman sekarang ni, Ustaz. Silakan. Okey. Jadi soalan pertama adalah Sa'ad bin Waqqas, ya betul Sa'ad bin Waqqas bukan saja belajar manah tapi akhirnya dia mengajar. Dia mengajar tentera Islam dan akhirnya mengetuai tentera Islam untuk menombangkan Parsi atau mengislamkan Parsi Nanti kita akan tengok dalam satu peperangan yang sangat besar, hebat dan peperangan yang terakhir kepada dinasti Sasanid Parsi, iaitu peperangan Qadisiyah. Nanti kita akan cerita pemenang Qadisiyah. Kalau kita tak habis dekat TV dia, kita akan masuk TV9. Kalau tak habis kat itu, next. Okay, jadi maknanya dia juga memanah. Soalan kedua, daripada mana dia belajar memanah? Wallahu alam. Saya tak jumpa riwayat yang tepat. Tapi ketika itu memang negara Arab bukan negara Jazirah Arab yang biasa dengan memanah begini. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dia telah maknanya belajar memanah, tak disebutkan gurunya siapa. Saya tak jumpa, tapi benda saya tak jumpa bukan mana tak ada. Besok kalau kita ada rujukan mana boleh kongsi. Tapi saya baca tak setakat ni saya tak jumpa. Okey. Ini soalan daripada Nai, tambahan daripada soalan Berkaitan dengan belajar memanah ni Ustaz. Nak tahu juga Ustaz beza dia Ustaz. Okey. Memanah ni, busur ni dia ada berbagai-bagai. Okey. Ni yang kita depan kita ni kita panggil tradisional lah. Tradisional ada yang baru, yang baru ada compound lah dan sebagainya. Okey. Kita cerita mengenai tradisional. Okey, cara memegang anak panah dia memang ada berbagai-bagai cara. Okey, ada yang satu jari. Satu jari kan. Satu jari ni kalau saya mungkin nak tunjuk kan. Gitu kan. Bawa saja Ustaz. Okey Jadi maknanya cara dia pegang tu dia okey ni moden lah ini moden kan. Okey, jadi zaman dulu mereka akan pakai sama ada kayu ke ataupun benda-benda yang boleh dilekukkan begini Jadi dia akan pegang ujung sini je tau. Pegang ujung sini. Jadi bila dia ambil anak panah tu, ambil anak panah tu dengan dua jari ni je. Okey. Terus dia akan masukkan dekat tali kat busur tu. Okey, kita boleh tengok sini kan. Dan terus dia tarik macam ni Itu yang satu jari tu. Ini maksud satu jari. Satu jari tu dah jari. Okey. Kemudian yang keduanya dengan tiga jari. Okey, itu. Ini biasalah tiga jari. Tiga jari tapi satu jari ke, dua jari ke, tiga jari ke, tak ada jari ke. Jadi busur anak panah ni maknanya kena, tak ada masalah. Cuma yang kita menariknya di dalam peperangan salib perang salib, orang salib dia lebih suka perang salib ni zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia bukan saja peperangan antara tentera kekuatan tapi perang falsafah. Lepas tu tentera salib dia ada pelambangan, dia pakai baju salib dia, dapat apa baju salib dia lah, apa semua pelambangan. Ketika itu tentera salib lebih suka memanah dengan tiga jari. Tentera salib. Tentera salib sebab dia maksud dia lah Trinity. Dan tentera Islam suka pakai satu jari. Satu sebagai Allah wahid asa. Tapi jangan kita cakap tiga jari kau ini tentera salib. Tak. Maknanya memang Islam pun ada tiga jari ataupun satu jari kan. Tapi ini kita cerita mengenai zaman tentera salib pada 1187 Masihi ketika Salahuddin Al-Ayyubi bertembung dengan tentera salib dekat Karnal Hittin, dekat peperang Hittin Jadi maknanya itu sebab mereka bukan saja bertembung kekuatan tapi bertembung falsafah juga. Jangan cakap bahawa tiga jari itu bukan itu maksudnya. Tapi maknanya ketika itu mereka lebih suka. Tak ada je tentera Islam pakai tiga jari juga. Kalau kita tengok macam budaya kita bertimur, hatta kalau kita lihat lukisan-lukisan lama, mana orang Nusantara dia pakai tiga jari, ada pakai satu jari. Itu antara kita menyesatkan pula ni pula kan jadi tiba-tiba itu sangat bahaya juga. Insya-Allah. Jadi di situlah di antara perbezaan antara orang kata busur panah yang tradisional dan juga yang ada pada zaman sekarang ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi persoalan berikutnya daripada Facebook kita, daripada Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz Andai serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memanah adalah sunnah, namun saya sendiri pernah cuba belajar memanah. Ternyata bukan mudah dan memerlukan kekuatan fizikal serta fokus. Ternyata panglima-panglima Islam ini tiada tolok bandingnya. Soalan saya,
apakah spesifikasi busur dan alat memanah Panglima Rasulullah berbeza-beza? Yang kedua, adakah mereka yang mahir dalam memanah ini juga hebat dalam menunggang kuda atau mereka adalah pemanah senyap? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Daripada Kak Yat, Bandar Tasik Putih Rawang Selangor. Soalan yang cukup menarik berkaitan dengan adakah pemanah ini juga orang yang aktif berkuda, cekap berkuda? Okey. Memanah macam pedang. Okey. Pedang ni zaman dulu ada pedang yang memang tuan punya diri yang buat sendiri. Itu berbezalah. Maksudnya antara pedang tukang besi sini, kalau Islam dia panggil grup Al-Haddad. Al-Haddad ni mana tukang besi. Dekat Malaysia ada keturunan Al-Haddad. Kan? Maknanya itu adalah keturunan orang yang mahir buat besi tu. Kan? Saya pernah jumpa satu ketua Al-Haddad dan masih lagi mewarisi ilmu buat besi di Bukhara sama Uzbekistan. Memang dia pandai buat besi dan besi yang Islam, pedang Islam ni dari panggil Damas Steel atau Damascus Steel. Maknanya besi istimewa yang memang Al-Haddad ni yang maknanya yang tempur. Kalau pedang Islam bertemu pedang barat patah. Damas Steel. Okey. Macam tu juga dengan anak panah. Ada yang mereka buat sendiri. Itu yang berbeza tu. Pedang ini ada yang memang tukang maknanya pemanah yang buat. Dan macam dia buatlah banyak-banyak. Itu sama. Bentuk sama, saiz sama lebih kurang, kan. Lepas tu kalau kita tengok kadang-kadang panah Rasulullah, panah sahabat pada zaman keturunan Salahuddin Al-Ayyubi dan panglima dia ada beza, kan. Ada yang berkata sama je. Jadi maksudnya kalau yang sama tu mana seorang yang buat. Maknanya pakar memanah tu yang buatlah. Kalau kadang-kadang buat sendiri atau berbeza antara busuran panah tu lain. Okey, yang keduanya Ustaz, sebelum yang kedua tu Ustaz, kita nak raikan dahulu pemanggil kita di rumah pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Haji Kukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor ya. Apa khabar Tuan Haji Kukinon kita? Alhamdulillah baik-baik aja. Mudah-mudahan Ustaz dan Dai keadaannya baiklah. Alhamdulillah. Cukup menarik perbincangan kita pada pagi ini. Silakan dengan soalan seterusnya Tuan Haji Kukinon. Okey, persoalan saya Ustaz. Kita tahu Sa'ad Abu Waqqas kan, memang pemanah yang terhandal Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, selain daripada Nabi yang mendidik, siapakah guru ataupun orang-orang yang mengajar dia supaya Sa'ad menjadi terror ataupun terhandal dalam pemanah? Jadi nak minta penjelasan Ustaz dan Dai pagi ini. Itu saja soalannya. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang menarik juga tu berkaitan dengan siapakah di antara lagi insan-insan yang memberikan orang kata perangsangan untuk Sa'ad bin Waqqas sehingga menjadi seorang pemanah yang hebat. Macam saya sebut tadi, Sa'ad bin Waqqas catatan mengenai guru dia belajar memanah, maknanya tidak dicatat siapa dia. Tapi memanah ni bukan benda yang biasa bagi orang Arab, Jazirah Arab ya. Walaupun mereka tahu memanah, tapi bukan tak macam Parsi memang terkenal panah. Contoh macam Cyrus the Great ataupun Jamshid memang terkenal panah, dekat dia punya istana pun ukir-ukir panah masih ada lagi. Rom biasa dengan panah, Jazirah Arab batu tu belum. Jadi boleh kita sebut daripada satu sudut iaitu pengiktirafan, pengijazahan guru pertama dalam Islam memanah adalah Sa'ad bin Waqqas. Sebab dia adalah orang yang awal melepaskan panah dan diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi guru dia siapa? Wallahualam tak disebut, tapi dia adalah guru pertama sebab dia adalah orang pertama yang melepaskan anak panah dengan tepat pada jihad fisabilillah. Jadi maknanya kita boleh sebut dia adalah guru pertama dan dia memanah tepat, didoakan Nabi SAW dan dia juga melatih pemanah-pemanah Islam sampai akhirnya mereka dapat maknanya lawan Parsi, pemanah Parsi tau. Parsi dinasti Sasanid lebih 1000 tahun. Panah tu dah memang berketurunan daripada mereka. Tapi dengan Islam ditambah dengan doa, dia boleh mengalahkan pemanah-pemanah Parsi dalam peperangan Qadisiyah. Nanti kita akan lepas rehat kita akan cerita mengenai peperangan Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. InsyaAllah. Kan? Jadi sebenarnya Ustaz, dia bukanlah hanya sekadar kita kena tahu ada ilmu tentang memanah, tapi yang menyebabkan hebat itu adalah doa. Dengan doa tu. Sebab macam saya sebut tadi, memanah tempur dia tak macam memanah sukan. Suka ada masa kita relax, ambil nafas, dia tak sempat lah. Dia tak sempat lah. Jadi maknanya by heart maknanya okey, zap, maka sekarang lepaskan. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan persoalan yang kedua tadi pada Nur Hati Ismail itu berkaitan dengan adakah juga berkuda, juga Islam yang memanah ni juga mereka handal dalam berkuda Ustaz. Dalam perang Qadisiyah yang menariknya nanti kita akan cerita,
para sahabat membuktikan mereka punya 3 kemahiran ini. Sebab apa? Parsi ni dekat tanah Parsi dia tak macam Jazirah Arab. Sungai tak ada. Dekat Parsi ni penuh dengan sungai-sungai. Ketika itu kita dapat lihat sejarah peperangan Qadisiyah, sahabat berenang, sahabat berkuda dan juga sahabat memanah. Betul hadis Nabi SAW, alimu auladakum birimaya wasibahah warukubul khail. Ajarkan anak kamu memanah, berenang dan menunggang kuda. Sebab peperangan Qadisiyah membuktikan bahawa sebenarnya sahabat, anak-anak sahabat well trained, ditrain dengan bagus dalam 3 kemahiran ini. Jadi maknanya kalau orang tu belajar memanah, dia ada kemahiran memanah je lah. Kalau dia belajar kuda, dia ada kemahiran berkuda je lah. Kalau dia berenang, dia ada kemahiran berenang je lah. Dia ada 3 ni, dia ada hebat lah. Ketiga-tiga ni. Dan memang betul memanah ni bukan saja sukan, dia kalau sekarang kan, tapi sebenarnya dia adalah pengurusan emosi yang bagus. Kan orang sibuk mengenai cerita pasal pengurusan mental, emosi. Pada saya belajar memanah. Sebab apa? Dia antara pengurusan emosi yang sangat bagus. Sebab apa? Memanah ni emosi nampak terus. Nampak terus. Contoh kan, kita manah, pom kena. Kena. Tak kena. Habis. Dia nampak terus emosi. Dia nampak terus emosi tu. Wah, jadi sebab tu bukan saja manah itu, tapi tak kena. Okey. Maksudnya tenang. Maknanya kalau tak kita kena nampak terus. Ada orang dekat pusat manah baling nak panah ni sebab tak pernah kena. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, adakah Sa'ad Ibn Abu Waqqas merupakan sahabat yang berjasa besar dalam mengetuai tentera Islam, melumpuhkan seluruh kekuatan angkatan perang Parsi, telah menewaskan tentera Parsi dalam peperangan Perang Al-Qadisiyah dan mendapat gelaran pahlawan Qadisiyah? Mohon percaya Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Jadi Ustaz, kita sudah pun memasuki Perang Al-Qadisiyah ni Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Memang kita masuk Perang Qadisiyah ni. Okey, sebagai mukadimah dia untuk kita faham Perang Qadisiyah tu Jazirah Tanah Melayu ni dia lebih kurang bentuk dengan Jazirah Tanah Arab. Kan? Okey. Semenanjung Tanah Melayu dengan semenanjung Tanah Arab lebih kurang sama. Okey, untuk kita senang faham untuk sini kita senang faham kita duduk di sekitar Kuala Lumpur sekarang ni. Kuala Lumpur ni macam Mekah. Madinah ni atas. Madinah ni Kedah. Madinah ni Kedah. So atas daripada nak senang kita faham atas daripada Madinah tu atas adalah tanahan ada 2, iaitu Rom dan juga Parsi. Okey, nak senang faham, kita naik lagi dekat atas, daripada Kedah tu naik utara atas lagi, kita jumpa Bangkok, kita jumpa Thailand. Sebelah kanan dan kiri adalah Burma. Okey. Jadi maknanya daripada semenanjung Tanah Arab naik Madinah, naik atas sikit lagi, sebelah kanan Parsi, sebelah kiri adalah Rom. Tanah-tanah jajah Rom So maksudnya untuk nak senang faham untuk kita gambarkan So maksudnya daripada Mekah, Kuala Lumpur, Madinah adalah Kedah, naik atas lagi Thailand belah kanan, belah kiri adalah Burma. Okey. Ini jajah Tanah Arab, Madinah, naik atas lagi, kanan adalah Parsi, kiri adalah Rom. Nak senang faham nak Rom. Okey. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah wafat ni tahunnya bila 10 Hijrah bersama 632 Masihi. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, ketika itu Rasulullah sedang mempersiapkan angkatan tentera yang untuk pergi ke tanah Rom. Maknanya ke Burma lah, nak senang faham kalau tanah Jazirah mendekat ke bahagian Burma. Sebab apa? Gubernur Rom membunuh utusan yang dihantar oleh Nabi SAW. Jadi dulu punya undang-undang dunia utusan jangan dibunuh. Tak boleh dibunuh undang-undang dunia. Jadi Rasulullah SAW rasa macam Rom macam tak hormat, dan juga undang-undang dunia ketika itu macam mentang-mentang kekuasaan besar. Jadi ketika Rasulullah SAW setelah menyiapkan tentera untuk pergi ke tanah-tanah Rom, dan Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang meneruskan perjalanan para sahabat untuk pergi ke tanah-tanah Rom. Dan ketika itu sejarah menyaksikan bagaimana para sahabat sudah mula dapat menewaskan tentera Rom. Okey. Jadi di antara sepadan Rom adalah orang Parsi. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar telah menghantar para sahabat juga untuk pergi masuk antara border antara sepadan Rom dan juga Parsi ni. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka diganti oleh Sayyidina Umar.
Maka Saidina Umar adalah orang yang lebih berani lagi. Dia nak untuk masuk ke tanah jajahan Parsi lebih dalam lagi. Dan Saidina Umar radhiyallahu anhu wa arda sendiri nak memimpin untuk pergi ke tanah jajahan Parsi. Tapi ketika itu para sahabat radhiyallahu anhu wa arda lain semua tak bagi. Sebab mereka kata, wahai Umar, engkau diperlukan di Madinah ini sebagai khalifah. Dia kata, aku nak pergi sendiri. Tapi sahabat kata tak. Yang lebih kuat lagi tahan Saidina Umar adalah Saidina Abdurrahman bin Auf. Maka ketika itu Saidina Umar bertanya dalam mesyuaratnya, siapakah yang maknanya yang nak ganti aku? Kita pun tahu Umar maknanya Saidina Umar punya watak, sifat dan sebagainya. Siapakah orang yang boleh sebenarnya yang kamu tengok cara pemikiran dia macam aku, cara bertindak macam aku, macam maknanya dia punya level kepimpinan itulah. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan bahawa al-asadu adiyah, iaitu singa yang hebat cakarannya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf sebenarnya yang mencadangkan, okey, lepas Umar, orang yang akan menombang ke Parsi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahkan dengan 30,000 tentera Islam untuk bergerak ke tanah dalam bahagian Parsi lagi. Jadi ketika sebelum, yang menariknya, ketika tentera nak bergerak, Saidina Umar berkhutbah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pesan betul-betul 3 perkara. Catatkan bagi ibu bapa kat atas 3 perkara. Saya bacakan dalam bahasa Arab dia, tapi saya akan simpulkan intipati dia. Maka ketika Umar yuwadi', maknanya dia menghantar tentera di perbatasan Madinah tu, dia berpesan, ya Sa'ad, la yaghurrannaka minallahi an qila khalu Rasulillah wa sahibu Rasulillah, fa inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi'atan bisayyi' walakinnahu yamhu sayyi'atan bil hasanah. Maknanya, wahai Sa'ad, jangan kau terhibur dengan gelaran engkau sebagai pakcik Nabi, pakcik saudara Nabi, dan juga engkau sahabat Nabi SAW. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memadam kesalahan dengan kesalahan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memadam kesalahan dengan kebaikan. Itu benda pertama yang dipesan oleh Saidina Umar. Pertamanya apa? Kita kena selalu fikir benda untuk buat benda yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kerana benda yang baik akan menghapuskan benda-benda tak baik. Itu pesanan Umar. Sebab apa? Engkau akan diutus pergi ke Parsi. Kalau engkau kalah, engkau syahid. Kalau engkau menang, engkau akan dapat menumpaskan satu kerajaan yang telah terdiri 1000 tahun dah, dinasti Sasanid. Kau pesan mana ni? Jadi mana jangan buat angkara dekat negara orang. Benda yang kedua, saat dipesan oleh Saidina Umar ketika di perbatasan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, innallaha laisa bainahu wa baina ahadin nasibun illa ta'ah. Allah takkan bagi benda-benda nasib-nasib, takdir yang baik kecuali dengan taat. Maknanya Saidina Umar nak pesankan kepada kita, kita ni setiap benda dengan takdir, dan takdir yang baik datang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fannasu syarifuhum mawadi'uhum fi zatillahi sawa. Manusia mulia ke hina di mata manusia, tapi di sisi Allah adalah sama. Allahu rabbuhum wa hum ibadahu. Dia adalah Allah Tuhan mereka, dan mereka semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yatafadaluna bittaqwa wa yudrikuna ma indallah bitta'ah. Allah muliakan mereka dengan takwa dan ketaatan. Benda yang kedua dipesankan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum tentera itu bergerak adalah, kau kena ingat, takdir yang baik datang dengan ketaatan. Jadi kita kalau nak ada takdir yang baik, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pesanan yang ketiga, fanzur amral ladzi ra'aitan nabi sallallahu alaihi wasallam faltazim fa innahu amr. Dan kau fikir dan lihatlah apa yang pernah ditunjukkan oleh kekasih kita Nabi SAW dalam hidup, kamu sebarkanlah itu. Ini adalah arahan. Oh, tu beritahu. Arahan dia adalah apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka berlepaslah tentera Islam sebanyak kurang lebih 30,000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka masuk ke tanah mula daripada Kedah, nak senang faham, daripada Madinah tu atas, maknanya mereka nak masuk ke arah ke Bangkok, maknanya tanah Parsi Thailand kan. Nak senang faham kita, mana mereka nak masuk ke arah ke Bangkok lah, maksudnya ke arah tanah-tanah Parsi.
Maka ketika itu ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, maknanya tentera-tentera Rom mendengar tentera Islam ni dah mula mengalahkan zaman Sayyidina Abu Bakar dan mengalahkan banyak tentera Rom. Jadi apabila masuk, maka tentera Parsi mempersiapkan satu bala tentera yang sangat besar. Bilangan mereka hampir 100,000 orang. 30,000 lawan 100,000. Satu nisbah 3 tau. Satu masuk. Dan para sahabat waktu tu tak perang kecil-kecil Jazirah Arab. Ini dinasti Sasanid Parsi yang biasa lawan dengan Rom. Maknanya Kisra Parsi memang kuat, satu betul. Memang kuatlah. Nak cerita ni kuat. Mereka pula pakar dengan memanah. Mereka pakar dengan memanah. Mereka pakar dengan memanah. Itu satu benda. Jadi ketika sampai di Qadisiyah. Qadisiyah kalau sekarang dekat Kufah. Tanah Iraq, kalau sekarang dekat Kufah. Itu semua tanah jajahan Parsi. Kalau sekarang dekat Iraq lah. Itu semua jajahan tanah Parsi. Ketika berada di Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas memulakan pada hari itu 16 November 636 Masihi. 16 November 636 Masihi, Sa'ad bin Abi Waqqas memulakan pada hari itu dengan membacakan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, kan? Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Apa yang dibacakan surah Al-Anfal ayat kedua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, maka gementarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu, maka bertambahlah iman mereka dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini surah yang dibaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di depan 30,000 tentera dia, dan disampaikan, maknanya dia berkhutbah tentera. Surah Al-Anfal ayat kedua tetap menyatakan tentang pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sebab kita kuat, kita tak, adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari pertama 16 November 636 Masihi, maka bermulalah berhadapan dua tentera ini, satu daripada tentera Muslim, yang kedua daripada tentera Parsi. Tentera Parsi dipimpin oleh satu orang parlimennya bernama Rostam. Itu terkenal dalam sejarah. Maka ketika itu peperangan ini bermula dengan perang tanding. Perang tanding, kan? Maknanya 4 orang daripada Parsi, 4 orang daripada para sahabat keluar, kan? 4 orang daripada Parsi, 4 orang sahabat. Okey, 4 orang ni pertama Rabi'ah bin Osman, kan? Kemudian kedua Khalid bin Abdullah, Amar bin Mu'aid, kan? Jadi maknanya 3 orang dan seorang lagi baru nak keluar, tentera Parsi kata dah cukup. Sebab apa? Tiga-tiga ni keluar, Panglima Parsi ni hantar juga tentera-tentera elit yang hebat, kalah tiga-tiga ni. Allah, tak perlu dah yang keempat. Dah keempat dah cukup. Sebab apa? Makin banyak disuruh untuk perang tanding. Katakanlah kalau seorang meninggal, seorang mati, sini pula mati, lain. Ini tiga-tiga. Maka orang yang tengok dah start semangat. Wih, ini bukan main-main ni. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Bukan biasa-biasa. Maksudnya, wih. Maka bermulalah. Okey. Tentera Parsi ini satu lagi, benda yang antara terkenal dengan dia dibanding tentera Rom, dia punya pertahanan adalah gajah. Kan? Jadi mana gajah-gajah ni, ini kita cerita gajah zaman dulu, gajah yang ada gading dia, dan gadingnya diikat dengan besi-besi itu. Jadi gading ni akan yang sodok tentu macam ni. Jadi apabila di hari pertama Dewan, hari pertama, maka tentera Parsi mula dapat perang tanding, dia memulakan serang pada tentera Islam pada sayap belah kanan. Sayap belah kanan. Jadi bila sampai ke sayap belah kanan, maka orang Islam maknanya dah kena sodok dengan gajah tu, kan. Sodok dengan gajah tu macam pada permulaan orang Islam memang bergetar jugalah, kan. Tapi mereka tak putus-putus mengucapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Sa'ad akan baca surah Anfal yang kedua, kan. Apabila bertakwa, apabila orang Islam adalah apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gentarnya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat tentera Islam mula pertahanan tentera Islam mula macam goyah, dia arahkan anak-anak buah yang dididik daripada pemanah-pemanah Islam. Daripada pemanah-pemanah Islam ni, okey, pergi serang pemandu gajah tu.
Attack pemandu gajah tu. Target dia kepada Target tu. Jadi maknanya diorang nak perang tak dapat sebab gajah tu datang terus serang macam itu. Mana target pemandu gajah tu day one kan? Mana 16 November kan. Maknanya jadi pemanah-pemanah Islam anak didik Sa'ad bin Abi Waqqas daripada jauh kan. Maknanya tidaklah mereka memanah ketika memakan walakin Allah ramah, mereka panah tepat kepada gajah-gajah pemandu gajah ini. Akhirnya gajah ni tak ada pemandu, jadi maknanya bersepah-sepah, maka semua patah balik. Dan ketika itu mula peperangan tanding yang lain, perang habis selepas solat Isyak. Itu yang kalau kita baca sejarah bagaimana mereka menunaikan solat. Ada dipanggil solat khauf. Solat maknanya ketika perang. Jadi mana solat ketika perang tu, ketika perang jadi ada yang sembahyang, ada yang ke depan perang. Okey, sini habis sembahyang, ke depan pula yang lain. Tukar-tukar. Tukar macam tu kan. Itu menarik juga bagaimana mereka solat, formasi mereka solat ketika kita perang. Okey. Jadi insyaAllah Ustaz, sebenarnya itu kita baru berbincang tentang day one ataupun hari pertama berlakunya perang tersebut, dan meraihkan terlebih dahulu soalan-soalan daripada penanya setia kita menerusi aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terbaca kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat tengah solat, sekelompok kaum Quraisy mengganggu dengan saling melemparkan ucapan kasar. Kerana kesal dan tidak tahan, Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang orang Quraisy dengan tulang unta sehingga melukainya. Mohon kesahihan kisah ini. Terima kasih. Silakan Ustaz. Okey, ini adalah antara salah satu kisah-kisah Sa'ad di Mekah. Maknanya anak muda umur dia Islam 17 tahun. Maknanya kita boleh bayangkan seorang anak muda yang memang tengah maknanya darah mudanya, orang kacau pula, maknanya cerah masa depan. Tapi dididik oleh Nabi SAW untuk jadi orang yang penyabar dan sebagainya. Kalau tak, tentu ada kisah-kisah yang lebih hebat-hebat lagi kan. Maknanya pernah begitu sekali Sa'ad bin Abi Waqqas marah kepada orang Quraisy yang mengganggu dia. Tapi dididik oleh Nabi SAW untuk lebih tenang lagi pada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wallahualam. Jadi insya-Allah isi dan penonton sekalian, itu adalah jawapan ringkas pada Ustaz, iaitu berkaitan dengan sabar. Jadi Ustaz, jom sama-sama saya sudah pastinya penonton di rumah juga tak sabar-sabar nak mendengar sambungan kisah tersebut. Ustaz, silakan. Okey, so kita dah kongsikan tadi bagaimana Sayyidina Umar sini nak lead peperangan, nak ketuai peperangan dengan pada Parsi, tapi maknanya para sahabat lain tahan, dan siapa nak ganti ni, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mana mula bergerak ke Parsi dan bermula berhadapan dengan tentera Parsi di Qadisiyah, kalau sekarang di Kufah. Okey, jadi rupanya dalam diam-diam tanpa pengetahuan Sa'ad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghantar utusan ke Rom. Jadi apa utusan Sayyidina Umar ke Rom? Kalau andai kata kamu menang pada tentera Rom, bergegaslah pergi bantu Sa'ad bin Abi Waqqas di Parsi. Di Sa'ad tak tahu tau. Sa'ad tak tahu benda ni. Jadi ketika itu orang Rom beberapa hari sebelum itu telah orang Islam yang dalam operasi Rom menang dalam peperangan Yarmouk. Jadi ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda memerintahkan salah seorang tentera, panglima tentera yang maknanya mengalahkan tentera Rom, iaitu Ka'ab bin Amr, bergegaslah pergi ke Parsi. Jadi ketika balik kepada hari pertama yang telah kita kongsikan tadi. Jadi hari kedua. Jadi hari pertama tentera Islam 30,000 lah 100,000. Ada gajah pula lagi. Memang macam agak memang rasa hati tu boleh ke ni kan. Bermula fajar selepas subuh. Ketika mula mereka menyusun barisan tentera untuk berhadapan dengan tentera Parsi di Qadisiyah itu, tiba-tiba dari sayup kejauhan mereka mendengar suara takbir yang begitu bersemangat. Rupa-rupanya dari kejauhan mereka melihat tentera-tentera Islam yang berjaya mengalahkan tentera Rom di Yarmouk datang menghampiri tentera Islam untuk bantuan kepada tentera Islam itu, dipimpin oleh panglima Islam Ka'ab bin Amr. Ka'ab bin Amr ni orang yang sangat gagah, kuat kan? Dia sangat gagah, orangnya kuat. Di Islam tu macam mana cara dia? Di Islam ketika Nabi tak ada makan, Nabi kata banyak makan. Yalah, baru tak aku ajarkan kau makan tapi cukup. Ada pun sikit. Apa dia? Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia baca Bismillah, dia makan roti sikit, dia kenyang. Maka kita betul lah dan dia masuk Islam. Jadi orangnya memang terkenal dengan orang yang gagah. Ka'ab bin Amr.
Jadi ketika Kakak bin Ammar datang, baru tentera Islam lagi lah. Wish, lagi dah bersemangat. Sebab Kakak bin Ammar ni maknanya tentera memang kuat dan dihantar oleh untuk menumpaskan tentera Rom. Jadi ketika itu dengan takbir yang sangat besar, yang sangat kuat dan penuh bersemangat, maka Kakak bin Ammar jumpa Sayyidina Abu Waqqas, okey, kita mulakan hari kedua macam hari semalam dengan peperangan tanding. Maka biar aku yang pergi, kan? Maka Kakak bin Ammar langkah ke depan, okey, panggil mana tentera-tentera kamu, kan? Aku tak mau tentera biasa, aku nak panglima-panglima yang hebat-hebat juga. Maka keluar satu orang tentera yang di bawahnya division dia ada 20,000 orang. Maknanya hampir sama banyak dengan tentera Islam, panglima tentera Parsi namanya Buhman. Maka Buhman keluar dengan penuh angkuh. Siapa ni kan? Sebab dia dinasti Sasanid, dia punya psikologi, maknanya wah kita dah Rom kita boleh kalahkan. Ni mana punya orang ni kan? Maka berlakulah peperangan tanding di antara Kakak bin Ammar dengan Buhman. Yang Buhman ni bawah di division ada 20,000 orang. Dan peperangan tu agak sengit antara berdua ni, tapi akhirnya Kakak bin Ammar berjaya mengalahkan dan menumpaskan Buhman ini. Maka ketika itu tentera-tentera elit bawah Buhman sebanyak 30 orang tiba-tiba tampil nak menyerang Kakak bin Ammar. Jadi tentera Islam agak jauh, tak sempat. Dan Kakak bin Ammar dapat mengalahkan 30 tentera elit Buhman. Kuat betul. Betul. Dengan takbir Allahu Akbar, mereka memulakan peperangan. Day 2. 17 November 636. Okey. Jadi bila kakak tentang musim-musim sekalian, hari kedua tentera gajah tak ada sebab pemandu kena panah. Semua tak ada. Pemandu kena panah. Jadi maknanya hanya tentera berkuda berperang. Dia berperang dan kali ini maknanya lepas Zuhur sampai lepas Zuhur, maknanya tentera berkuda lawan tentera berkuda. Antara tentera Islam dan juga tentera Parsi Al-Qadisiyah. Okey. Day 3. Okay, hari day ketiga. Hari 3. ketiga 18 November 636 Masih. Okey. Kali ini pagi tu, okey, Sayyidina Abu Waqqas dan Kakak, maknanya berdua, okey, mereka merancang peperangan, mereka merancang. Tiba-tiba gajah ada balik. Oh, ada boleh. Pemandu ada balik. Pemandu ada balik. Oh, ada gajah balik. Oh, sudah. Gajah ada balik. Maka itu Sayyidina Abu Waqqas kata apa? Okey. Kita mulakan dengan pemanah-pemanah anak didikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kali ini jangan panah pemandu lah. Kita panah gajah-gajah ni. Tak dia balik. Kita balik. Okey, gajah ni daripada sudut ilmu haiwan dia macam anjing. Dia adalah haiwan yang taat, ketua, dan dia memang kalau dia dah taat pada ketua, satu pemandu tu je, dan kalau dah tak ketua tu memang tak ada belas kasihan. Macam kata anjing K9 polis punya pun ada. Dia memang itu perangai dia. Ada beberapa sama. Jadi maknanya ada tak ada memang kena bunuh. Kita rasa macam kesiannya, tapi kalau tak memang tentera Islam akan habis. Jadi ketika pemulaan peperangan saja, Sa'ad bin Abi Waqqas dan pemanah-pemanah Islam memulakan adalah serang gajah tu pula. Bukan bukan mandu dah, gajah pula. Jadi ketika Sa'ad bin Waqqas lead sendiri benda itu, rupa-rupanya tentera berkuda daripada Parsi datang daripada sayap kiri ambush untuk membunuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana dia nampak Sa'ad bin Waqqas ni elit, maka dia ambush daripada sayap kiri pula ambush. Dan pemanah-pemanah Islam berjaya menumpaskan gajah dan berjaya menumpaskan tentera berkuda dan dipertahankan oleh Kakak yang daripada sayap kiri ni. Jadi gabungan tu memang power. Okey, so sampai juga lepas Isyak tamat hari ketiga. Allah Akbar. Jadi kok dengan juga Sa'ad bin Waqqas ni berkata macam double trouble lah. Oh, kalau dapat jumpa ni kira habis Ustaz. Memang habis lah kata. Jadi insya-Allah Ustaz, sebelum kita nak masuk ke hari yang keempat, jadi sudah betul sekalian. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam slot terakhir kita pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sniper pertama Islam. Sungguh cantik dan sungguh menarik sebenarnya kisah beliau. Dan kita sekarang ni masih lagi berada dalam situasi perang Qadisiyah, Ustaz. Tapi sebelum kita teruskan hari yang keempat, hari kemenangan tersebut, kita nak raikan terlebih dahulu soalan para sahabat kita daripada Facebook, daripada Tuan Zulkifli Kamardin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad dan Da'i Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, apakah yang menyebabkan Rasulullah SAW menggelarkan Sa'ad ibnu Abi Waqqas sebagai singa yang menyembunyikan kukunya? Mengapakah digelarkan sedemikian? Mohon pencerahan ilmu, perkongsian ilmu. Terima kasih. Hashtag biar tahu yang keliru. Sekali-kali kalau kita tahu Ustaz, Sayyidina Hamzah singa Allah. Dan ini pula singa yang menyembunyikan kukunya, Ustaz. Okay. Sebab itu saya sebut daripada permulaan tadi, waktu kita bersiaran tadi, Sa'ad ni perwatakan dia lebih pada introvert. Dia bukan orang yang extrovert. Yang extrovert ni kalau perbahasan sekarang ataupun dipanggil kalau dalam bahasa perbahasan Islamnya munfatih dan munazil. Munazil ni maknanya sendiri, munfatih ni yang extrovert lah. Jadi dia lebih munazil ataupun bahasa modernnya maknanya introvert. Introvert. Jadi sebab itu dia tak macam Sayyidina Umar yang memang macam orang tengok pergi. Dia diam aja. Sebab tu dia gelar Al-Asadu Ariyah. Maknanya Asad singa menyembunyikan kuku dia. Dan benda ni disebut oleh Nabi SAW sekali lalu. Tapi disebut balik ketika Sayyidina Umar nak mengetuai peperangan ke Parsi. Jadi sebenarnya Sayyidina Umar dah rancang, aku yang akan lead untuk Parsi, untuk mengalahkan Parsi ni. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar dilantik khalifah, jadi sahabat kata, jangan, sebab kau ada khalifah sekarang, kami perlukan kau. Jadi siapa akan gantikan aku ni? Al-Asadul Ariyah. Al-Asadul Ariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diulang balik hadis ini ketika zaman Sayyidina Umar oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi maknanya dia digelar itu sebab memang dia tak cakap banyak, orangnya diam, tapi orang yang mempunyai kebolehan yang sangat luar biasa. Diam-diam ubi berisi. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, itulah di antara sebab mengapa digelarkan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan gelaran singa yang menyembunyikan kukunya. Jadi insya-Allah jom sama-sama kita nak teruskan mendengar kisah untuk hari yang keempat perang Qadisiyah ni, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sedang penonton yang saya sayangi, saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Jadi kita perang 4 hari dah habis. Tak, sebelum 4 hari itu, perang-perang kecil dah berlaku banyak dah. Tentera Parsi dah banyak berlaku kalah dah. Ni ke macam end game lah. Macam ke last battle. The last battle lah. Assemble. Last battle. Okey, hari keempat. Hari penentu. Okey. Hari keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kakak berbincang. Oh, semalam hari ketiga dia ambush kita punya ketua. Dia ambush Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Maka kakak kata, Sa'ad, bagi aku kali ni ambush ketua dia, Rustam. Ketua dia Rustam, maknanya kita ambush dia hari ni. Jadi bila bincang-bincang, okey, tak apa. Jadi kakak dengan tentera berkuda dia seramai lebih kurang dalam 3,000 orang. Kemudian tentera berkuda pemanah. Anak-anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, maknanya 3,000 orang pagi-pagi lagi menerjah masuk ke tengah. Sebabnya dia punya strategi adalah ini tentera, Rostam kat belakang, panglima dia kat belakang. Jadi dia pecahkan tentera kepada 2 grup, satu sayap kanan, satu sayap kiri. Jadi dia terjah ke tengah dan pemanah berkuda ni memanah. Berkuda ni mana? Yang depan maknanya dengan pedang lah, dengan berkuda dengan pedang tu. Sampai mereka kepada maknanya tentera, maknanya perkemahan Rustam, panglima ataupun jeneral Parsi. Maka ketika itu kakak sendiri yang mengetuai untuk berperang dengan Rustam dan tentera-tentera elit dia. Akhirnya mereka asak sampailah akhirnya tentera Parsi yang Rustam ni sampai ke tebing sungai, belakang sungai, dan mereka cuba untuk pertahankan tapi diasak. Yang ni dah pecah, sayap kanan sayap kiri dah pecah dah. Ini maknanya tentera utama Rustam dan tentera elit dia. Maka sampailah akhirnya sebahagian mereka cuba bertahan tapi masuk ke dalam sungai, dan mereka terkejut. Tentera Arab ini juga boleh berenang mengejar mereka. Itu yang bila kita bicara mengenai Qadisiyah, kita bicara mengenai bagaimana Rasulullah SAW sejak berbelas tahun yang lepas
ajarkan anak kamu berenang, menunggang kuda dan juga memanah. Orang-orang Arab ketika itu mereka pun terkejut sebab orang Arab kalau ikut Jazirah Arab mana ada sungai-sungai apa semua, tapi mereka boleh berenang. Kan? Jadi maknanya mereka kejar sampai ke sungai dan mereka boleh berenang, mengejar tempat pasir. Tempat pasir tempat mereka memang sungai dan mereka biasa dengan berenang. Tapi mereka terkejut, orang-orang Arab ini boleh berenang. Terkejut. Dan akhirnya satu orang bernama Hilal bin Alqamah berjaya, dan juga Al-Qa'qa' ni berjaya membunuh Rustam. Dan ketika membunuh Rustam dan dikata qataltu Rustam wallahi wa rabbul Ka'bah, mana aku dapat bunuh Rustam, wallahi demi Allah dan Tuhan Kaabah aku berjaya membunuh Rustam. Maka ketika kepala Rustam diangkat, maknanya ketika itu tentera pasti melihat dulu perang jeneral habis, semua lemah semangat lah. Maka akhirnya maknanya pagi itu terus diasak lagi, maka lari banyak tentera Parsi meninggalkan mereka belakang tu sungai, kejar lagi dengan berenang lagi. Kita tak boleh lari ke mana ni, berenang. Kita lari sebab pada mereka orang Arab tak kerti benang. Lepas tu mereka akan duduk, formasi mereka duduk kat sungai. Apa-apa kita akan berunduk kat sungai, orang Arab dah berhenti. Sekali rupanya mereka ikut sampai ke belakang sungai. Dan akhirnya pada 19 November 636 diisytiharkan kemenangan di pihak tentera Islam, dan Islam telah berjaya menumbangkan kerajaan Parsi, dinasti Sasanid yang berumur 1000 tahun. Maknanya lebih 1000 tahun dinasti Sasanid. Maka dakhala Sa'ad ila Iwan Kisra. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam istana Parsi, mutfi'ina bidzalikan narul majusi, memadamkan api sembahan majusi ilal abad, untuk selama-lamanya. Dan kata Sa'ad bin Waqqas kata apa? Udkhulu bihamdillah. Masuklah kamu ke kota Parsi ini dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu mutawadi'ina lillah. Masuklah kamu dengan hati yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok beza tentang Islam. Artinya menang tu dia faham. Menangnya adalah kerana usahanya dan juga bantuan Allah, dan bantuan Allah itu lebih besar. Ketika mereka melihat tentera musuh maka ketika musuh 100,000, kita ada 30,000 saja. Maka mereka bertanya kepada Sa'ad, macam mana ni? Sa'ad bin Waqqas waktu tu sebut apa tahu? Di awal peperangan hari pertama dia kata apa? Maknanya dia kata mereka itu bilangan mereka ramai, walakinnana bil iman aktsaruhum quwwatan innahum aktsaru adadan. Mereka tu lebih banyak bilangan mereka, walakinnana bil iman aktsaruhum quwwatan. Kita dengan iman lebih hebat lagi daripada mereka. Ada perkataan pertama. Sebab itu apabila mereka masuk ke dalam istana Parsi, udkhulu mutawaddi'ina lillah. Masuklah kamu sebagai orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk sebagai orang yang sombong menang peperangan, tak. Masuk mutawaddi'ina lillah. Bila mereka dapat menawan istana Parsi, maka tujuan orang Islam ni bila dapat membuka satu tempat tu, kita bagi fathul. Fathul ni mana pembukaan, kita nak Islamkan orang, kan? Jadi ada bagian pendakwah macam dua laluan sutera dan laluan rempah pendakwah. Rona Parsi sebab mereka serang. Jadi maknanya tujuan mereka adalah untuk menyampaikan Islam itu. Maka bagaimana nak buat? Tentera Parsi mati, Maharaja Yazdagid mati, Maharaja terakhir Sasanid mati. Begitu juga dengan anak-anak lelaki dia mati. Yang tinggal anak-anak perempuan. Maka mereka bermesyuarat. Akhirnya para sahabat bersetuju untuk mengahwinkan puteri Parsi ini dengan 3 anak sahabat besar. Satu dikawinkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Satu dikawinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Satu lagi dikawinkan dengan anak Sayyidina Ali, iaitu Husain bin Ali. Tiga-tiga ini dikawinkan dengan anak-anak khalifah. Bila orang Parsi melihat pewaris tahta mereka berkahwin dengan anak khalifah, mereka sendiri merasakan, sebenarnya empayar ini bergabung. Kita bukan dikalahkan, tapi empayar ini sedang bergabung. Beza dengan Rom kalahkan Parsi, Parsi kalahkan Rom, mereka rasa memang mereka tu ditawan. Sebab tu mereka ada maknanya kebangkitan kembali untuk lawan. Tapi dengan Islam tak ada. Sebab apa? Pewaris Yazdagid, pewaris anak-anak perempuan dikahwinkan dengan anak khalifah Islam, dan mereka sendiri merasakan bahawa empat ini bergabung, dan akhirnya orang Parsi beramai-ramai
masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana dapat mengislamkan tanah Parsi. Allahu Akbar. Jadi Islam ni Ustaz, dia sebenarnya berperang bukan untuk menindas. Bukan. Tetapi dia untuk membuka satu lembaran yang baru Ya. dalam sejarah dan juga menyebarluaskan lagi agama itu. Sebab itu Islam sampai ke satu tempat dia panggil Fathul Mekah, contohnya pembuka kota Mekah. Fathul Iraq, macam ni Fathul Iraq. Fathul Hind, maknanya ketika Islam sampai ke tanah-tanah India, dia panggil Fathul Hind. Fathul Hind tu Fathul Hindi Wasindi. Hindi Wasindi ni tanah-tanah bahagian India pula. Nanti kita boleh cerita macam mana Islam sampai ke tanah-tanah India pula. Maksudnya nanti itu dengan ABC yang akan datang insya-Allah. Jadi istilahnya Fathul ni maknanya pembukaan. Sebab apabila mereka datang, mereka bukan nak memerang apa semua. Kalau raja tu Islam, aslim taslam yu'tikallahu ajran maratain. Engkau Islam, engkau kekal dengan tahta kau. Kamu akan dapat 2 pahala, Islam dan juga sebagai pahala memerintah. Memerintah dan Islam kekalkan. Kita bukan nak rebut pun. Jadi mana sebab itu bila sampai di sana Parsi, udkhulu mutawadhi'ina lillah, masuklah kamu dengan hati yang tawaduk kepada Allah. Sama-sama mereka bermusyawarah. Macam nak buat ni? Hantar utusan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, okey, apa yang ada, anak lelaki semua dah mati. Kalau anak lelaki ada, kalau di Islam kau kekal sebagai maharaja Parsi. Tapi anak lelaki tak ada, tinggal puteri-puteri Parsi. Kalau gitu kahwinkan dengan anak-anak sahabat khalifah-khalifah, 3 orang anak khalifah, dengan sendiri mereka merasakan bahawa empai ini bergabung. Empai ini persatuan dan ramai-ramai orang Parsi masuk Islam. Sebab itu selepas bertombangnya Parsi 636, kita tak dengar orang Parsi bangkit balik serang tentera Islam dan sebagainya sebab mereka rasa empai ini bergabung. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, jadi mudah-mudahan ini akan membunuh orang kata apa pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa Islam ini adalah agama yang meraihkan keganasan dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan, mungkin persoalan terakhir untuk kita pada pagi ini daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pengakhiran hayat Sa'ad bin Abi Waqqas? Terima kasih. Ini merupakan soalan penutup lah. Okey. Bagaimana silakan? Okey, ada 2 orang pahlawan besar Islam, satu penunduk Rom, satu lagi penunduk Parsi. Penunduk Rom adalah maknanya Saifullah Maslul, maknanya pedang Allah yang terhunus, iaitu Khalid ibn Walid. Penunduk Parsi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedua-dua ini akhir hayat dia tidak meninggal, tidak syahid di medan peperangan. Dan dia berkata, aku ni perang, aku nak sangat syahid, tapi tak dapat. Nak sangat syahid. Macam contoh perang Qadisiyah itu, 8,500 para sahabat, anak-anak sahabat syahid. Di balik tentera Parsi 40,000. Maknanya ramai yang syahid kan? Maknanya syahid. Jadi dua-dua ni paling Islam ni dia nak sangat syahid tapi tak dapat. Begitu juga jadi apabila Sa'ad bin Abi Waqqas dah lepas menombangkan kota Parsi, maka dia balik di Madinah. Dan dia tinggal di Madinah dan ketika tahun 55 Hijrah. 55 Hijrah ni maknanya tahun selepas habis Khalifah Rashidin diganti dengan bermula kerajaan Bani Umayyah, iaitu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar tombangnya kota Parsi. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman diutusnya utusan mengislamkan 2 laluan, iaitu laluan Sutra dan laluan Rempah. Itu yang adik dia, Abdullah bin Abi Waqqas, sampai ke negeri China. Bukan dia. Di maknanya zaman Sayyidina Osman. Kemudian zaman Sayyidina Ali, kemudian habis 4 orang ni bagi Khalifah Rashidin, kemudian barulah Khalifah Sayyidina Muawiyah, bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Jadi Sa'ad bin Waqqas wafat meninggal ketika zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu zaman zaman bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Ketika bermulanya sakit dia. Ketika dia sakit, maka dia berpesan kepada anak-anak dia di Madinah. Dia kata apa? Ambil baju aku, lama aku simpan tu. Lama aku simpan tu. Kafinuni biha. Kalau aku meninggal, kau kafankan aku dengan baju itu. Anak-anak dia tanya, ayah, ini baju apa? Ayah, ini baju apa? Anak-anak dia, ada tak sempat bersama Nabi. Anak-anak dia sendiri pun, ada yang sempat bersama Nabi tapi kecil. Ini baju apa? Dia kata, fa inni laqitu bihal musyrikin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Badr. Baju ini baju yang aku pakai pada peperangan pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih aku,
pada peperangan Badar. Yang ketika itu umat Islam memang sangat-sangat bergantung kepada Allah kerana 313 lawan 1,000 orang. Yang 313 tak ada, bukan sebab mereka pergi Badar tu bukan untuk berperang. Mereka nak tahan kafilah perdagangan tapi diserang oleh orang kafir dan berlaku peperangan Badar. Jadi maknanya ketika itu sampai Rasulullah malam tu Rasul angkat tangan berdoa sampai nampak si Nabi ni. Kan? Aku menyaksikan semua itu kekasih aku. Aku menyaksikan aku bersama Nabi SAW dan betapa susahnya kami dalam peperangan Badar. Kafinuni biha, kafankan aku dengan pakaian itu supaya aku dapat merasakan inilah aku bersama dengan kekasih aku Nabi SAW. Maka wafat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan dibawa kepada Masjid Nabi SAW, disembayangkan di sana. Kemudian dibawa ke kuburan Baqi' Gharqad, iaitu Baqi' ditanamkan di pertengahan perkuburan Baqi', dan di sekitar situ dia dimakamkan di sebelah anak anda Nabi SAW, iaitu Ibrahim. Jadi sebelah anak Nabi SAW adalah Ibrahim, dan kemudian Abdurrahman bin Auf juga di sebelah Sa'ad bin Abi Waqqas di perkuburan Baqi'. Itulah di akhir ayat baginda macam mana para sahabat ni memang macam mana pun tetap merindui Nabi SAW. Kita boleh tengok cerita-cerita sahabat, akhirnya mereka memang sangat merindui Nabi SAW. Bilal contohnya kan menangis sampai lepas Rasul wafat tak mampu nak azan sebab sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teringat Nabi mesti menangis. Begitu dengan Sa'ad, kafinuni biha, kafankan aku, sebab itu aku laki itu maknanya aku laki tu biha al musyrikun ma'an Nabi SAW fil Badar. Aku ni bersama Nabi perang Badar. Baju ni saksi aku bersama Nabi ni. Aku nak rasa rapat dengan Nabi SAW. Masya-Allah. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, itulah di antara rasa cintanya sahabat kepada baginda SAW. Persoalannya bagaimana kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda SAW. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kisah perkongsian ini memberikan semangat untuk kita terus menambahkan cinta kepada Nabi dan juga para sahabat baginda insya-Allah.